رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مقبول بي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita menurunkan hidayah dan taufik. Malam ni usrah kita bagi tajuk Islam, iman dan ihsan. Ya. Jadi perkara ni kita sudah biasa dengar tentang hakikat iman, apa yang disebut sebagai Islam dan apa yang disebut sebagai al-ihsan. Apa yang disebutkan ini disusun oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di zaman Nabi tidak ada pengkhususan yang seperti ini. Satu juzuk disebut sebagai Islam, satu juzuk disebut sebagai iman ataupun akidah, satu juzuk disebut sebagai Islam. Tapi hasil daripada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama kita menyusun ilmu, membahagi-bahagikan ilmu menjadi Islam yang disebut sebagai fiqh, al-iman disebut sebagai ilmu akidah, ihsan disebut sebagai ilmu tasawuf. Hari ini insya-Allah kita cuba untuk berbincang sedikit tentang perkara ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita sudah dengar hadis ini, tapi kita ambil keberkatan bertabaruk dengan hadis ini, kita baca dan kita dengar sama-sama secara ringkas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin tala 'alaina rajulun shadidul bayadis thiyabi shadidul sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi, khalifah yang kedua, merupakan seorang khalifah yang sangat besar jasanya kepada Islam dan merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar. Justru itu salah satu daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada perkataan ataupun perbuatan kita ataupun tingkah laku kita ataupun detik hati kita yang seolah-olah merendahkan ataupun tidak mempercayai apa yang disebut dalam hadis berkaitan dengan para sahabat ini dalam keadaan menghina dan sebagainya, maka kita terkeluar daripada akidah Islam. Kerana para sahabat termasuk golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu an, itu dalil dia. Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Sebab itu Syiah dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana mereka merendahkan dan menghina para sahabat seperti Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengiktiraf seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi khalifah yang 4 ini dan 10 orang yang dijanjikan syurga. Jadi Umar ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha ja'ala al-haqq ala lisanil umara wa qalbihi." Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran pada lidah Sayyiduna Umar dan pada hatinya. Ini kehebatan Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Hatta dalam hadis Nabi sebut, kalau seandainya ada pengganti selepas aku, seorang Nabi, orangnya adalah Sayyiduna Umar. Nah, tunjukkan hebat. Ini baru Sayyiduna Umar, Abu Bakar lagi dan lain-lainnya. Dia sebut satu hari, dia riwayatkan, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang lelaki dalam keadaan dia punya rambut hitam pekat, dalam keadaan pakaiannya yang putih. Kami tak pernah tengok dah orang ni. Sebelum ni kami tak pernah jumpa orang ni.
Jadi para sahabat ni mereka akan kenal orang yang selalu datang majlis Nabi ataupun duduk di kalangan mereka, mereka akan kenal. Ini menunjukkan ukhuwah di kalangan para sahabat Nabi. Jadi Sayyidina Umar ni antara orang yang dekat dengan Nabi, dan pastinya orang yang dekat dengan Nabi ni dia akan kenal di kalangan sahabat Nabi. Tapi dia sebut dalam hadis ni, saya tak pernah tengok lagi orang ni, kan? Asal daripada mana, tak pernah jumpa lagi. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi. Dan di kalangan kami pun para sahabat ni tak ada yang kenal siapa dia, Sayyidina orang lelaki tersebut yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul persoalan, macam mana Sayyidina Umar tahu yang semua sahabat tak tahu? Adakah dia tanya, hangpa kenal ke ni? Macam mana boleh tahu? Jadi ini ada di kalangan orang yang cuba untuk mempertikaikan perkara ini. Tidak, Sayyidina Umar tahu. Dan ada riwayat yang lain, Sayyidina Utsman sebut dalam riwayat itu, para ulama kita tafsir dalam hadis yang lain syarah kepada hadis ini. Sayyidina Utsman riwayatkan, Sayyidina Utsman tanya para sahabat, tanya hang kenal ya siapa? Tak kenal. Jadi itu yang boleh tahu yang kawan ni tak pernah tengok lagi sebelum ni, sehingga dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia datang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapatkan, ni memang betul rapatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu aku apa tu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadana wa tuhajjal wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Bila tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun sebutlah satu-satu. Islam tu sekian yang selalu kita dengar lah. Rukun Islam tu daripada hadis ni, diambil daripada hadis ni, kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian salat, kemudian puasa kepada bulan Ramadan, menunaikan haji, keluar zakat. Selesai Nabi cakap, malaikat pun tanya, jawab balik, sadaqta, betul, hang jawab betul. Itu yang jadi pelik para sahabat. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami hairan, macam mana orang yang tanya kemudian dia pula yang benarkan. Seolah bila kita tanya orang, Ustaz, nak tanya Ustaz, apa hukum sekian-sekian makan kebri, contoh. Dia kata, makan kebri itu sebenarnya para ulama bincang-bincang keluar dah kitab ni, dalil haram. Betul. Takkan pelik gitu, setengah jam terangkan, betul. Hang biar betul, buat apa tanya? Jadi ini para ulama kita sebut dalam hadis ni yang terakhir sekali Nabi sebut, atakum yu'allimukum dinukum. Malaikat Jibril itu tanya tu sebab nak ajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkejut para sahabat ni heran, kenapa orang yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku apa tu iman. Kemudian Nabi SAW sebutkan tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, sekali lagi dia sebut, betul dia kata, betul. Qala, selesai dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dia tanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, sehingga selesailah hadis ni, tanya tentang hari kiamat. Hujung-hujung tu Nabi sahabat Sayyidina Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya pada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Hang tahu tak siapa yang tanya tu? Hang tahu tak siapa yang tanya tu? Maknanya Nabi tahu dah. Walaupun malaikat menyerupai manusia seperti biasa, tapi Nabi sudah tahu dah siapa yang bertanya tersebut. Kemudian Sayyidina Umar sebut,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril, ya, dia datang, dia nak ajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Inilah yang menjadi dalil di kalangan para ulama kita berkaitan dengan agama kita ini didasari dengan 3 perkara, yaitu iman, al-Islam dan al-Ihsan. Cuma daripada hadis ini kita cuba ambil pelajaran sedikit daripada hadis ini. Ada kalanya orang yang bertanya, dia tahu sebenarnya jawapan tersebut, tetapi tujuan pertanyaan itu adalah untuk memberitahu orang yang lain yang tidak tahu. Contoh, kita dah tahu dah perkara tersebut, tapi kita tahu kawan-kawan yang lain ni tak tahu. Jadi kalau kita tak tanya, barangkali penceramah tu dia tak akan cakap, kan? Ataupun kita nak tegur kawan sebelah tu, kita tahu dah perangai dia. Kalau kita tegur dia, nanti berbalah. Jadi macam mana cara nak tegur? Hikmah tegur tu, kita menggunakan persoalan, tanya pada orang yang di depan. Contoh, Ustaz sekian, atau macam mana ya gini-gini, apa hukum gini. Bila jawab tu kena pergi kawan tu, macam kena aku ya, tak apalah, kan? Itu soalan yang baik, soalan yang tujuannya untuk memberitahu kepada orang lain walaupun kita sudah tahu, kan? Ada juga pertanyaan orang yang dia tidak tahu dan dia bertanya, dia ingin tahu. Ini juga satu perkara yang baik, kerana ilmu ini akan didapati dengan banyak bertanya. Kemudian ada juga perkara yang tidak baik, bertanya kerana nak tes. Ini yang tak bagus, kan? Dia telefon tanyalah ustaz, dia kata, yang telefon tu pun ustaz, dia kata, aku nak kenal ustaz ni, dia kata. Tes power. Dia pun telefon, ustaz saya nak tanya hukum sekian. Oh, ustaz tu pening, kan? Dia ngaji bab akidah, dia tanya bab fiqh, tafsir hadis tu dia, kan? Ini nak test sebab semua orang tengok TV tu. Lepas tu tak jemput dah, jemput dia yang tanya tu, kan? Nak perkenal, jadi tak baik lah. Bab perkenal ni tak bagus lah. Nak tanya tu, nak test tu tak bagus soalan tu. Ini di kalangan orang-orang orientalis, mereka suka bertanya tujuan untuk mengenakan ataupun menjatuhkan. Jadi kadang-kadang apabila orang bertanya soalan kepada kita, tak wajib kita jawab dengan jawapan. Kadang-kadang perlu kita jawab dengan persoalan untuk lawan balik, kan? Walaupun sebenarnya di sana ada jawapan, tetapi kita memahami niat ataupun tujuan orang yang bertanya. Kadang-kadang kita boleh tahu orang tanya itu sebab apa. Kita boleh detect dia tanya ni something wrong ni, dia bertanya. Waalaikumsalam, kan? Jadi kadang-kadang kita kena jawab dengan soalan semula. Sebab satu hari ada cerita dalam kisah Nabi SAW, ada Badawi datang jumpa Nabi, bukan Pa'la tu, Arab Badui, tanya Nabi, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Ma'a'tatta, Nabi, apa yang hang sediakan untuk hari kiamat? Tanya semula, kan? Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tanya, hang siapkan apa untuk jumpa hari kiamat? Jadi kadang-kadang soalan perlu dijawab dengan persoalan. Sebab tu ada seorang ulama, dia buat ada majlis ilmu di zaman dahulu. Kemudian datang seorang bertanya kepada dia. Ini nak tes. Zaman dulu biasalah, kalau ulama tu dia banyak murid, ramai orang datang, mesti ada di kalangan ulama yang lain yang dengki. Maka mereka akan berusaha untuk bagaimana nak jatuhkan ulama tersebut supaya murid-murid dia yang dengar dia tu datang pergi majlis dia pula, kan? Kuliah Ustaz Azhar kan beribu-ribu, ramai hentam dia supaya orang ikut geng dia. Dia ingat boleh ikut, boleh tarik tak, kan? Jadi tes, hantar seorang tanya. Dia tanya soalan, wahai syekh, dia kata, syaitan kawin ke tidak? Syaitan kawin ke tidak? Memang soalan ni kita tak tahulah, kan? Syaitan kawin ke tidak? Tak ada dalam Al-Quran sebut syaitan kawin, kan? Macam mana nak jawab soalan tersebut di hadapan murid-murid, kan? Dan soalan tersebut disoal secara live. Macam mana nak jawab di hadapan? Jadi ulama ni Allah bagi hikmah kepada mereka.
Allah bukakan hikmah pada mereka. Maka dia jawab, dia kata waktu dia kahwin tu, kalaupun dia kahwin, dia tak ada jemput aku pergi majlis dia. Jadi tak tahulah kan. Jadi kadang-kadang kenakan baliklah soalan tu, dikenakan balik kepada orang yang bertanya. Jadi ini salah satu kaedah lah, salah satu cara bagaimana kadang-kadang kita tidak tahu juga, kita tanya semula ataupun untuk memperkenalkan orang yang cuba untuk memperkenalkan kita sendiri. Jadi hadis ini merupakan dasar Islam, iman dan ihsan. Dalam hadis ini asas kepada seorang itu sebagai Islam adalah syahadah. Mengucap syahadah dia Islam. Itu je. Mudahnya Islam ni mengucap syahadah, Islam dah. Yang lain-lain tu nanti dah dulu, kan? Kalau dia mengucap syahadah kemudian dia mati, maka dia dihukum sebagai Islam lah secara zahir dia. Urusan batin dia itu urusan Allah. Barangkali dalam hati dia dia sekadar hendak lepas diri saja di hadapan orang lain, tetapi zahir dia dihukum sebagai seorang Islam. Kita mandikan dia, kita solatkan jenazah dia, kita tanam dia di perkuburan orang Islam. Itu kepentingan syahadah ini. Kalau seandainya kita, kawan kita ataupun saudara kita atau mak ayah kita yang nak meninggal dunia, nazak, ajar syahadah lah, kan? Jangan sembang, mak letak mana duit hari tu, kan? Ucap syahadah, kan? Macam Sayyidina Rasulullah, Abu Talib nak wafat, Nabi minta supaya syahadat, kan? Itu yang Nabi ajar pada kita lah. Jadi kalau kita, kawan kita ke siapa-siapa, ajarlah syahadah dia. Ajar, ucap asyhadu an la ilaha illallah dia. Ucap syahadah, ucap syahadah. Macam mana nak ucap syahadah? Hang ajarlah dia talqin. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin dia tak boleh keluar mulut, tapi di hati dia menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini asas. Jadi kalau ada orang yang sudah mengucap syahadah, maka sah dah. Kita solat belakang dia sah, dia puasa sah, kan? Tapi orang kafir dia puasa tak sah, sebab dia tak ucap syahadah, kan? Dia solat ikut belakang kita tak sah, sebab dia tak mengucap syahadah. Tetapi dia berdosa sebab dia tak solat. Berdosa, apa pula berdosa? Yalah, dia tak solat sebab kewajipan solat ni kepada semua manusia. Tetapi dia tinggal satu syarat tadi. Syarat dia bukan Islam. Jadi dia kena wajib dulu perlu Islam, baru dia solat. Jadi dia ada dua kekufuran di sana. Dia tidak solat, satu dosa, satu dia tak mengucap syahadah. Jadi ini syarat. Apabila seorang itu mengucap syahadah, maka dia sebagai seorang Islam. Kemudian solat, kemudian zakat. Ini syahadah ini mulut, ucapan kita mulut. Solat ini anggota badan kita, kan? Puasa ini nafsu kita. Benda semua ni ada dalam diri manusia. Kemudian zakat harta kita. Haji semua. Ucapan di sana, labbaik Allahumma labbaik. Apa lagi? Badan kita kena tawaf, kena puasa, kan? Puasa ni mana tahan diri, kan? Boleh sama dengan isteri dan sebagainya. Kemudian harta kita nak belanja masuk tabung haji berapa ribu 20 tahun akan datang baru boleh pergi haji, kan? Itu merangkumi haji, merangkumi seluruh yang ada dalam rukun Islam. Itu Islam. Islam disebut dalam kaedah ilmu fiqh lah, ilmu syariat. Jadi yang kita belajar bermula daripada bab taharah sehingga selesai ada di dalam Islam. Maka Islam tidak hanya pada 5 perkara ini. Islam asasnya ada 5 perkara ini yang wajib, dan di sana masih ada lagi perkara-perkara yang lain yang wajib di dalam Islam. Bukan hanya yang ini, berjihad, kan? Berniaga, haram apabila mengambil riba, termasuk, kan? Tetapi tidak ada disebut dalam sini, tapi dia termasuk dalam fiqh. Sebab itu hadis penting, kita belajar hadis juga. Tetapi kita juga penting untuk mengetahui fiqh. Kalau kita hanya ambil hadis tapi tak ada fiqh, maka akan timbul masalah.
Karena kita baca hadis ni kan, dia kata solat. Jadi wuduk tak ada, dia kata. Tak ada wuduk, main solat gitu je. Lepas syahadat terus solat lah. Dia kata. Selesai solat, hang dah ambil wuduk belum? Tak lagi, dia kata. Dia kata hadis tu tak sebut wuduk. Dia kata. Kan? Jadi hadis ini tidak boleh diambil secara mutlak begitu sahaja. Maka dia perlu kepada pentafsiran di kalangan para ulama dan perlu merujuk beberapa hadis-hadis yang lain lagi untuk kita memahami Islam ini secara keseluruhannya. Kemudian, sebab apa kita nak tolak ada fahaman yang cuba untuk membawa, ya baik, title dia baik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memang bagus. Tapi peringkat kita, memang kita takkan mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kita baca pun kita tak faham sebenarnya. Doa yang kita baca pun tak faham. Jadi para ulama dia sudah melakukan usaha yang besar kepada umat ini untuk mengkaji keseluruhan yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian mereka mengeluarkan. Seolah-olah kita nak makan budu, kita beli je kedai. Nak budu, bang, tak payah nak pergi ambil apa? Udang, tak payah nak ambil tu buat di rumah, tak payah. Ada dah orang sediakan untuk kita makan budu. Jadi begitulah agama kita ni, berpandu kepada apa yang disebut di dalam mazhab, sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua adalah akidah ataupun al-iman. 6 perkara rukun iman ini adalah iman. Asasnya 6, tetapi tidak semestinya 6. Banyak lagi. Kan? Kita wajib beriman kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkar saja boleh jatuh kufur. Kan? Jadi banyak perkara yang ada di dalam rukun iman ini. Jadi ini adalah asas. 6 perkara ini adalah asas iman seorang hamba. Iman ini dalam hati. Kita percaya dalam hati, tindakan kita di dalam hati. Orang takkan mengetahui bagaimana keadaan kita. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang mati, sama ada dia mati baik ataupun mati buruk, kita tidak boleh kata itu ahli syurga tu. Tak boleh. Ataupun dia kata itu ahli neraka. Mampu hang dia dah. Tak boleh. Kan, kecuali mana-mana yang ada dalam Al-Quran yang sudah memang jelas dia ni tabbat yada abi lahabi wa tab, ataupun Fir'aun ke, ataupun Haman ke, kan, Qarun ke, mana-mana yang disebut dalam hadis dan Al-Quran. Yang lainnya tak boleh. Kita sebut la'natullah Bush dia kata. Tak boleh. Sebab boleh jadi Bush dia nanti mengucap akhir hayat dia. Jadi kita tak boleh laknat manusia. Haram dalam hadis. Kita tak boleh laknat orang lain, hatta orang kafir sendiri. Demikian agama kita ni diasaskan dengan suatu asas yang sangat baik dan kukuh untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga akhlak seorang muslim. Maka iman ini letaknya dalam hati. Tadi syariat, fiqh, zahir kita. Orang boleh nampak ni Islam lah ni, solat ni. Kan? Puasa Islam lah tu. Kan? Hati dia orang tidak tahu. Tapi di sana persoalan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau contohnya lah kita solat, kan, solat, kemudian selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita duduk saf belakang. Bila kita tengok muka depan tu, rupanya Tok Chai, jiran kita sebelah, Cina dulu. Memang kafir, dia sembah dulu. Tapi kenapa dia jadi tok imam? Sah ke tidak solat kita? Sah ke tidak? Sah, sebab dia baru pergi pejabat agama mengucap syahadah. Tapi hati dia kita tak tahu. Betul ke dia mengikut Islam tu? Ke supaya dia kahwin dengan orang Islam yang sebelah tu dapat zakat? Itu kita tak tahu. Tapi sah dah. Zahirnya sah. Dia Islam. Tanam kuburan Islam. Buat upacara Islam kepada dia. Tapi batin dia, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia kufur di sisi Allah, boleh jadi memang dia Islam di sisi Allah. Demikian je seorang muslim, boleh jadi dia itu Islam pada zahirnya, kufur pada batinnya. Atau boleh jadi seorang itu kufur, tetapi kufur pada zahirnya, tetapi di sisi Allah dia Islam. Kita tidak tahu. Dia tak nak ucap. Contoh yang menjadi isu Sayyiduna Abu Talib radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pacik Nabi. Jadi para ulama khilaf, adakah Islam atau tidak? Jadi macam-macam pendapat lah. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan tidak Islam. Boleh jadi waktu dia wafat dia tak mengucap syahadah, tetapi iman dalam hati dia, dia percaya Nabi ini Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah yang Esa. Boleh jadi. Jadi dia Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dikuburkan di tempat orang yang bukan Islam. Jadi itu iman.
Kemudian yang terakhir Nabi sebut di sini berkaitan dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini disebut oleh para ulama kita seperti Al-Imam Asy-Syarqawi. Syekh Asy-Syarqawi sebut maksud di sini adalah ikhlas. Di kalangan para ulama ada yang menyebut anta'budallah ni engkau solat, engkau beribadah, engkau puasa, engkau buat kerja, apa-apa yang engkau lakukan itu seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu dan memang engkau tak akan tengok Allah, sebab itu disebut ka'annaka, seolah-olah engkau, seolah-olah kan. Memang tak mampu, tapi hadir dalam hati Allah melihat apa yang aku lakukan. Ini disebut sebagai muraqabah. Ini dalam ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf sebut musyahadah, muraqabah. Ini kena bab lain lagi lah dalam bab ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga perkara ini disebut dalam hadis, dan inilah yang disebut oleh para ulama kita. Islam itu disebut sebagai fiqh ataupun syariat. Aqidah, al-iman tadi, kita belajar usuluddin, kita belajar sifat 20 yang disebutkan inilah. Dan yang terakhir tasawuf ataupun tariqah ataupun ilmu akhlak. Jadi perkara ini semakin diabaikan, terutamanya bab ihsan ini. Dan inilah yang sebenarnya yang diusahakan oleh orang-orang barat. Dengan cara apa? Mereka cuba untuk meniupkan satu fahaman di kedalam umat Islam bahwa tasawuf ini ataupun tarikat ini tak ada asal pada agama. Kita coba ambil perkataan tasawuf tu. Dia kata, daripada bahasa Arab tu, daripada asal mana bahasa dia? Dia kata gitu. Tak ada, dia kata. Tengok dia punya apa ni? Fahaman dia tu. Kan memang dia bukan perkataan tasawuf tu tak ada zaman Nabi SAW. Kan sama juga perkataan usuluddin mana ada zaman Nabi. Hari ini Nabi sebut kita baca bab sifat 20 deh. Tak ada. Tapi para ulama kita susun berdasarkan tadi hadis ini ihsan, tasawuf, ambillah perkataan suf yang lembut, bulu kan. Jadilah dia tasawuf. Kita boleh namakan dia sebagai ilmu ihsan, boleh. Kita boleh namakan dia sebagai ilmu akhlak, boleh kan, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yang penting perkara ini ada dasarnya di dalam agama, dan inilah adalah kunci kepada kekuatan umat Islam. Disebut satu kisah di Nusantara ni, ada seorang ulama tasawuf lah, ulama tasawuf. Dia tak tahu tarikat apa, saya lupa dah. Dia karang ada satu kitab tu nama dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah kitab dia. Kita buat tesis kitab tu. Buat tesis lupa. Di zaman Belanda menjajah British, menjajah Indonesia. Dia orang Indonesia lah. Waktu zaman Belanda, dia haramkan kitab ni. Tak boleh belajar kitab ni. Sampai di Malaysia pun masuk tak boleh. Itu memang kafir kan. Memang British habis lah. Tak boleh belajar dia kata ilmu ni. Sebab apa? Orang-orang yang belajar ilmu tu, dia tak ingat apa dia ingat mati. Sebab kalau dia berjuang lawan Belanda, sama ada dia menang ataupun dia mati syahid. Itu je pilihan dia. Menang ataupun syahid. Tapi kalau dia diam, dia akan dijajah, dia akan disiksa, dia akan mati kata begitu. Jadi bila belajar bab tu, bab tasawuf tersebut, habis orang pakat-pakat lawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda takut, akhirnya keluar fatwa, gunakan apa ni? Mufti kerajaan keluar fatwa halal kibri. Keluar fatwa. Apa ni? Haram kitab tu. Tak boleh belajar bab tasawuf tu. Ini yang tadi disebut ihsan ni, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Bukan maknanya dia tinggalkan dunia semata-mata, tapi apa yang kamu lakukan dalam seharian kamu perhatikan di setiap apa yang kamu lakukan itu Allah memerhatikan apa yang kamu lakukan. Setiap apa yang kamu lakukan tumpukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan orang muslim ada di situ. Bermula daripada asasnya tadi, kekuatan akidah. Akidah yang kuat, akidah yang kukuh, akidah yang baik dan bersih, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan kepada perkara-perkara yang lain di dalam agama ini akan mendorong zahir seseorang itu untuk melakukan syariat tadi, fiqh. Kan? Orang yang tak solat sebab iman dia tak kuat. Percayalah. Dia dengar solat subuh tapi dia tidur balik, ambil selimut tidur balik. Sebab iman dia tidak kuat. Kan? Sebab iman yazid wa yanqus. Orang yang kuat imannya, yang dilatih imannya, yang bertambah imannya, akan bertambah ibadahnya. Orang yang bertambah ibadahnya juga akan bertambah imannya. Jadi iman adalah asas, ibarat benih yang akan menumbuhkan pohon pokok, akhirnya menghasilkan buah. Buah itulah yang disebut sebagai ihsan, kemanisan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asas pembelajaran kita tidak mesti selesaikan dahulu hal-hal berkaitan dengan akidah. Sebab itulah ulama-ulama daripada Yaman macam Habib Umar. Kalau kita tengok kitab-kitab mereka akan mulakan dengan akidah dulu, baru bab fiqh, baru bab akhlak. Sama macam hadis ni lah, mereka ikut daripada hadis ni. Belajar dulu, selesaikan bab akidah, kemudian baru fiqh. Sebab itu para sahabat beza dengan kita lah. Bila Nabi bina iman mereka, Nabi cerita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru turun perintah pensyariatan hukum. Di Madinah kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang persoalan akidah, kan? Bila sampai di Madinah, iman mereka kuat, apa yang diperkatakan oleh Nabi mereka percaya, tasdik. Baru turun perintah hukum-hukum. Bila turun perintah pengharaman arak, jangan kamu minum arak ataupun mabuk ketika hendak solat, mereka ikut kerana iman, kan? Percaya apa yang Nabi bawa. Satu persatu, satu peringkat, sehingga pengharaman mutlak arak habis, semua buang arak. Tak ada bilang, sayang ni, nak dekat raya dah ni, nak minum nanti. Tak ada, sebab iman. Sama macam kita. Kalau kita iman yang kuat, tahu dah babi haram, haram lah, mutlak. Babi ni daripada hujung bulu dia tu, bulu ni sampai hujung bulu tu haram semua. Jadi bilang, tak apalah, bagi sikit je, nak bawa letak. Tahu dia, mazhab Syafi'i haram babi, dikiaskan dengan anjing tadi, semua inci dia. Tapi dia orang sebut, dia kata alah, kan DNA itu benda yang halus, sudah kecil dah. Benda memang dia halus sudah tu, memang haram. Dia daripada babi, dia bukan daripada benda lain, daripada babi. DNA itu memang kalau sah dah DNA itu daripada babi, babilah, kan? Haram. Dia tak boleh nak boleh tak timbang-timbang sikit, tengok kan zaman ni kan zaman moden, tak boleh. Benda tu benda jelas haram. Tapi iman tidak ada. Jadi iman, sayang pula beli dah satu kotak Cadbury kalau tak makan, kan? Timbang pula, macam mana, dia kata, kan? Sayanglah syarikat tu nanti tutup, tak adalah dapat kita punya commission, kan? Royalty daripada tu syarikat Cadbury habis. Jadi agama dipergunakan, majlis institusi keagamaan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan individu. Jadi iman yang kuat, kan, kepercayaan kita, yakin Allah Subhanahu wa taala ada, para malaikat ada, Nabi SAW mempercayai apa yang diberikan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, disampaikan kepada kita. Itulah iman. Percaya pada Allah, belajar sifat-sifat Allah, belajar berkenaan dengan Nabi SAW, sifat Nabi SAW. Kemudian percaya pada benda-benda gaib. Jadi akidah, bila kita belajar akidah, 3 perkara. Allah, belajar tentang sifat-sifat Allah ataupun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan Nabi SAW, kemudian berkaitan dengan sam'iyat ataupun perkara gaib. Perkara gaib ni kita akan dapat daripada Nabi SAW. Apa yang Nabi bagi tahu tentang perkara gaib, tentang kiamat, tentang azab kubur dan sebagainya, itu 3 perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Barulah tadi kita merealisasikan tentang akhlak. Kalau seandainya perkara akidah tidak selesai, contohnya, tidak akan selesai perkara-perkara yang lain, kan? Contohnya, kita tahu sahaja, memang malaikat ada, kan? Tapi kita buat relax je, kan? Ambil rasuah, kan? Lalu double line ni, dia kata, bagilah 100, kan?
Nak saman ke 300 atau nak bagi 100? Rasuah. Kan? Sebab dia tidak kuat di bahagian iman tadi, kan? Kalau orang yang kuat di bahagian iman, dia meyakini malaikat sebelah ada mencatat setiap apa yang dia lakukan. Di sana akan menghasilkan tadi tingkah laku yang baik, zahir dan batin. Selesai itu, maka datang di sini yang ihsan tadi adalah untuk memperbaiki dan memperhalusi lagi ibadah kita agar kita dapat merasakan kemanisan di dalam ibadah kita. Seorang tidak akan dapat merasakan kemanisan di dalam ibadah seandainya dia tidak dapat menikmati hakikat tadi, ihsan tadi. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Dan inilah yang nanti menghasilkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Contohlah, contoh mudah, bos, dia bos, kan? Contohlah kita bos, kan? Benda kecil tu atau benda contoh nak kena alihkan barang tu, angkat ke sana, kan? Kita boleh buat benda tu sebenarnya, kan? Kita boleh buat, tapi kita katakan tak apalah, itu kerja dia, bagi dia buatlah. Tapi orang yang ada ihsan, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahawa walaupun benda tu benda dunia, tak ada apa-apa nilai, bukan solat, bukan ibadah, bukan syariat, tapi dia nak buat ihsan, benda yang baik. Dia ambil, dia letak. Datang pekerja dia serba salah. Allah, bos ke yang angkat? Habis. Jadi apa? Dia akan jadi baik, hormat. Pekerja akan hormat kepada dia punya bos dia. Kerana apa tadi? Tadi pekerjaan, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita sebutkan tadi, ihsan ini adalah kita merasakan, melihat seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun muraqabah ini disebut sebagai kita mengintai-intai Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi bila perkara ini tidak ada, ihsan inilah satu perkara yang menyebabkan berlakunya pelbagai bentuk kerosakan. Karena tak ada ihsan, kan? Di Singapura, orang-orang di Singapura kebanyakan lah, walaupun ada juga yang tu memang baguslah, patuh peraturan, kan? Sebab apa? Di mana-mana ada kamera. Kalau kita lalu lebuh raya dia, kamera satu, tiang sebelah kamera, tiang sana pun kamera. Jadi kita bila aku nak boleh bawa laju ni? Terpaksa bawa, dia letak situ 90 lah kita bawa. Kamera. Kamera ni ibarat kita rasakan apa? Kalau dunia ni kita kata kita diperhatikan oleh kamera. Tapi kalau kita sebagai seorang Muslim, kamera kita muraqabah Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lahir daripada tadi iman, Islam tadi, dan ihsan tadi. Jadi apa-apa yang kita buat, kita rasakan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita solat di rumah, beza kita solat di masjid. Ataupun kita solat di masjid, orang ramai, orang sedikit, beza. Kalau orang ramai, kita akan Tapi bila tak ada orang, Allahu Akbar. Kan? Ataupun kalau di rumah, saya pakai singlet, kain pelikat, tak akan maju. tak pakai baju. Sebab apa? Kita tak ada ihsan tadi. Ibadah kita tu untuk siapa? Maka ihsan ini mengajar kita benar-benar melakukan ibadah yang terbaik semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana perhatian orang lain. Tapi kalau seandainya kita pasang kamera di rumah kita akan buat baik. Sebab kamera tadi. Jadi demikian, kalau tak ada kamera tu, kita ubah muraqabah, Allah memperhatikan kita. Jadi solat kita baik ketika di khalayak ramai, baik juga ketika keseorangan, tak ada orang. Baik pekerjaan kita, rajin buat kerja ketika bos ada, baik juga ketika bos tak ada. Kita jujur ketika orang ramai, dan kita jujur juga ketika berseorangan dengan orang lain. Itu disebut sebagai ihsan, merasakan bahawa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya beginilah, ambil contoh, kita masuk kedai, kemudian
kita tidak beli barang, tidak tiba-tiba terdetik dalam hati, kita pergi tempat belakang tu tak ada orang. Bila kita nak ambil barang tu, kita terasa benda ni tak baik ni, tak baik benda ni. Tapi tak apalah, kan orang tahu, ambil. Okey, kita tahu benda tu tak baik, kan? Tadi syariat tu lah. Kita tahu benda tu tak baik, tapi kita ambil juga. Sebab apa? Tak ada orang. Kita tak ada tadi ihsan. Tapi seandainya kita nak ambil barang tu, kita tahu benda ni tak baik, tapi kita ada can nak ambil benda ni. Aku ambil lah. Dia kata, aku ambil lah. So, nafsu kita berlawan. Sifat malaikat, sifat jin, sifat syaitan. Syaitan kata ambil, malaikat kata jangan. Itu sifat manusia. Ambil ke tidak? Siapa yang akan membantu? Ihsan tadi. Ambil, Allah tahu, Allah tengok apa yang aku ambil ni. Tak jadi ambil. Kita tak akan jadi ambil benda tadi. Jadi itulah yang kita sebutkan tadi, ihsan. Ini adalah ilmu kita sebut sebagai ilmu tasawuf, kan? Kena memperdalami ilmu tasawuf, kan? Kalau ulama-ulama kita ni di Nusantara, mereka bawa ajaran tariqah lah, tariqat, macam-macam tariqat lah, Naqsabandi, Qadariyah, kan, Khalidiyah, macam-macam tariqah tu tujuannya adalah untuk membersihkan hati, sehingga lahirnya kesadaran kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada guna pemahaman ilmu, kita sedar, kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak tergerak di dalam hati. Sama sebagaimana kita sedar ada baik majlis ilmu, tapi kita tidak tergerak untuk hadir. Samalah begitu. Demikian tadi ihsan. Mungkin kita di sini secara ilmiah kita boleh tahu, hatta orang yang bercakap pun dia boleh bercakap, kan? Tapi belum tentu dia boleh menggerakkan hatinya ke arah situ, melainkan dia persoalan tentang hati kita ataupun roh kerohanian kita. Maka roh tu yang perlu dididik. Maka cara bagaimana untuk mendidik itu melalui ibadah, ataupun ulama-ulama kita sebut dalam tasawuf melalui ilmu tariqah, ilmu zikir dan sebagainya, melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau orang-orang tariqah ni, ya, dia zikir dia ni je, la ilaha illallah. Itu satu. Itu Qadiriyah. Kalau Naqsyabandiyah, Allah, Allah tu. Atau ada juga yang la ilaha illallah. Sampai tahap ada yang hu je, kan? Jadi benda tu, bayangkan ya, satu hari, satu waktu 1000 kali. Paling kurang lah tu 1000 kali. Satu hari, satu waktu. 5 waktu 5,000. Kalau boleh capai 10,000 satu hari, 10,000. 10,000 kita ucap la ilaha illallah. Dia ada cara lah, dia orang buat cara kaifiat dia kan. La ilaha illallah, kuatkan dengar di telinga. La ilaha illallah. Kan? Cuba kita buka Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Kita cari ayat yang tak pernah, yang jangan cari ayat kita hafal. Kalau hafal tak boleh nak tipu lah. Tak boleh nak test. Cari ayat yang kita tak boleh hafal. Yang pendek saja tapi kita tak hafal. Kita ulang 100 kali saja. Kita hafal. Hafal ayat tu. Kita akan hafal. Ni kita sebut dan kita dengar sendiri, dia akan masuk ke dalam dan jadi tengiang Allah, 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 Allah. Dan jadi itulah yang akan nanti jadi ihsan. Itulah yang akan menjadi benteng seseorang akan hindar daripada perkara tersebut. Saat dia nak buat, teringat, didetikkan, digerakkan. Allah, tak jadi, kan? Allah, tak jadi. So benda tu selalu dia lazimkan sebut sampai dia mati. Atau ada seorang ulama yang terakhir kita nak sebut ni, Hamka ni dia dulu Wahabi. Ada Wahabi di sini. Minta maaf lah kalau sebut, minta maaf lah. Dia dulu Muhammadiyah, memang kuat lah. Dia memang menentang benda-benda ni tasawuf. Di akhir hayat dia pergi ke seorang ulama tasawuf di Suryalaya, Tasikmalaya. Dia pergi sana, ada seorang tasawuf dan dia sudah wafat, meninggal. Dia pergi sana, Tok Syekh tu tasawuf tu
Dia macam orang biasa je. Dia pakai baju Melayu, kain pelikat, macam style orang Indonesia lah. Dan dia tak pakai serban lah. Dia sapu-sapu masjid. Okey. Hamka datang, dia buat macam biasa lah. Dia ulama besar dah. Dia ceramah, macam-macam dia ceramah. Pupok. Semua dia bagi ilmu. Dia banyak ilmu. Hamka. Selesai dia nak balik dah. Bila dia nak balik tu, dia jumpa lah tuan punya tempat tu. Jadi yang Tok Guru tu lah. Dia tak tahu Tok Guru tu orang hebat. Dia kata, saya nak balik dah. Dia kata. Dia kata, terima kasihlah. Dia kata, Pak Hamka, sebab sudah banyak kongsi ilmu pada kami di tempat kami ni lah. Kan, terima kasih banyak-banyak. Cuma saya nak tanya satu je, macam mana cara nak amalkan ilmu yang Hamka bagi tahu dengan kami tu? Banyak tu, macam mana nak amal tu semua benda-benda tu? Bila dengar benda tu, Hamka macam kita lah, orang yang bercakap ni belum tentu dia boleh buat. Tunduk, dia malu sendiri. Banyak benda aku cakap, macam mana aku nak buat juga, aku pun tak buat. Bila tanya begitu, dia kata, dia menangis tunduk. Dia kata, Tok Syekh, dia beritahu dengan dia, ajarkan saya ilmu bagaimana nak amalkan benda yang saya cakap. Dia ajar kepada dia ikhlas, yang tadi kita sebut tu, ihsan. Kemudian dia pun dipanggil masuk ke dalam bilik. Ini tetamu istimewa lah, dia akan masuk bilik dan diberikan zikir, ditalkin dengan diberikan ijazah zikir, dan dia berzikir. Dia tak balik dulu kampung dia. Lama dia duduk di situ, Tasikmalaya. Dia berzikir, dia bersendirian, ibadah. Umur dia sudah waktu tu lanjut dah. Sehingga lama dia tu, Pak Guru kata, hang baliklah, balik pergi kampung, berkhidmat kepada masyarakat, kan, kembali kepada masyarakat. Kerana sudah lama berzikir, bersuhbah, membersihkan diri. Bila dia balik, dengar khabar daripada jauh, Hamka meninggal dunia. Tapi yang peliknya, dia punya tangan masih bergerak. Masih berzikir lah, masih bergerak. So, orang berzikir kan dia tu. Lazim kan dia lama. Jadi benda tu ni. Jadi tanya kepada Tok Guru macam mana untuk hentikan benda tu. Lalu Tok Guru tu pesan sahaja. Dia cuma cakap, pesan bila sampai sana, cakap pada Hamka duduk dekat mayat tu, bagi tahu, sudahlah, masamu di dunia ini sudah selesai, kembalilah ke hadrat Tuhan, kan. Jangan disebut mencarikan adat, maknanya jangan melanggar adat lah. Adat manusia kan itu benda pelik, jangan melanggar adat lah. Kita sudahlah, baliklah dengan tenang, baru selesai, berhenti dan selesailah perkara tersebut. Dan benda ni tidak diwar-warkan lah, benda ni tidak disebarkan di media-media apa, kerana benda ni benda-benda yang agak pelik sedikit, dan apalagi berkaitan dengan tasawuf. Jadi inilah kuncinya berkaitan dengan apa yang tersebut tadi, Islam, iman dan ihsan tadi. Kesimpulannya tadi pada ihsan tadi. Wallahu alam. Setakat itu je lah kita boleh kongsi surah kita pada malam ini. Ada apa-apa tu perbincangan ke apa? Okey. Saya pasal zikir, Ustaz. Memang senang nak cakap Thailand, tapi nak macam nak amalkan ke? Itulah, dia perlu mujahadah lah. Itu je. Macam ada di kalangan, dia tak semestinya orang duduk 24 jam situ je. Tak. Macam kita punya Tok Guru kita, dia pensyarah. Dia pensyarah dan dia memang sibuk lah. Dia buat orang, dia memang tak ada masa. Kadang-kadang waktu mengajar pun dia tak ada. Tapi dia belazimi benda ni. Sebab dia ikut keadaan. Ada orang yang dia sudah tetapkan sekian-sekian selepas solat sahaja. Kalau tak mampu, dia kata sekian begini. Perlahan-lahan lah dia bagi tahu. Ataupun ada juga peringkat umum macam yang diajarkan oleh para habaib kita di Yaman, iaitu kita amalkan zikir-zikir yang Nabi SAW baca tu, wirid-wirid tu, al-ma'thurat,
kita baca tu Al-Ma'thurat, kita lazimi benda tu, jangan tinggalkan. Itu jadikan kita punya tarikah kita, jadikan sebagai satu benda yang ibadah kita yang berterusan kan. Orang kadang-kadang orang dia tak banyak solat, bukan tak banyak solat 5 waktu tu dia wajib lah, tapi dia tak banyak, tak tahajud, bangun pun subuh baru bangun, tak apa, tapi dia sentiasa lazimi satu perkara je. Contoh dia baca Al-Ma'thurat pagi petang, dia tak pernah tinggal. Dia ni dia ada benda yang akan kawal dia punya tadi, ihsan dia tadi, hati dia kan, roh dia dihidupkan tadi dengan benda tu. Ada orang yang di kalangan para sahabat dia kuat baca Quran saja, ada orang yang dia tahajud, kuat tahajud, ada orang yang dia tak ada apa-apa tapi dia kuat solat berjemaah je di masjid, tu je. Ada orang macam tu. Jadi macam-macam peringkat lah. Cuma yang kita sebutkan dia lebih dalam lah tadi, yang tasawuf tadi tu, tarikah tadi tu lebih dalam lah kan, lebih perlukan perbincangan dalam, dan dia lebih persoalan-persoalan rohani dan sebagainya.